murid-murid, selamat kembali untuk sesi PDPR Pendidikan Moral kita. Jadi hari ini murid-murid semua sihat? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan telah bersedia untuk PDPR Pendidikan Moral kita pada hari ini. Jadi, rasa-rasanya apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Di sini jelaskan, cikgu paparkan tajuknya, iaitu kejujuran asas penting perniagaan. Jadi rasa-rasanya nilai apakah yang kita akan pelajari pada hari ini? Kamu fikir dulu sendiri, sebab nanti cikgu akan tanya balik. Sebelum tu, kita lihat dulu standard pembelajaran kita dan juga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Untuk standard pembelajaran, cikgu menggunakan 10.1.1 iaitu mengemukakan contoh bersikap jujur demi keharmonian negara. Dan yang kedua iaitu 10.1.2 iaitu menyenaraikan kepentingan bersikap jujur demi keharmonian negara. Dan yang terakhir 10.1.4 iaitu mempraktikkan sikap jujur demi keharmonian negara. Mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini. Jadi yang pertama, kamu perlulah dapat mengemukakan 3 contoh bersikap jujur demi keharmonian negara. Dan objektif yang seterusnya, kamu dapat menyenaraikan 3 kepentingan bersikap jujur demi keharmonian negara. Dan yang terakhir, kamu dapat mempraktikkan sikap jujur demi keharmonian negara. Jadi murid-murid semua telah bersedia untuk aktiviti kita pada hari ini? Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, mari kita nyanyi sama-sama. Ini kisah peniaga kecil, jujur jadi pegangan, bercakap benar, amanah ikhlas, dalam perlakuan terhadap pelanggan. Suatu hari dia terjumpa duit di depan kedainya itu, terus pulangkan pada tuannya, ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Peniaga bercakap benar dalam semua perkara yang dilakukan, jual dan ceritakan dengan penuh jujur, agar rezeki diberkati dan dipercayai pelanggan. Murid-murid tadi ada nyanyi sama-sama? Jadi berdasarkan lagu tadi, yang telah dinyanyikan oleh cikgu, walaupun suara tak seberapa, tapi apa yang cikgu nak sampaikan ialah apa yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Di sini kita dapat lihatkan, tadi cikgu dah paparkan juga lirik lagu. Jadi apakah yang ingin disampaikan dan murid-murid dapatkah kenal pasti apakah nilai yang kita akan pelajari pada hari ini? Jadi lirik tadi kan mengisahkan peniaga kecil, betul tak? Yang bersikap benar, amanah dan ikhlas dalam melakukan kerjanya, betul tak? Jadi pada suatu hari peniaga tersebut terjumpa duit di hadapan kedainya, lalu memulangkan kepada tuannya. Jadi itu merupakan salah satu sikap jujur, betul tak? Jadi rasa-rasanya apakah nilai yang kita akan belajar pada hari ini? Ketara kan? Jadi pada hari ini kamu akan belajar tentang nilai kejujuran. Tapi kita spesifikkan untuk perniagaan. Macam mana kita nak jadi peniaga yang jujur dan juga pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Murid-murid?
Jadi kita masuk untuk aktiviti yang pertama. Ingat lagi tak minggu lepas cikgu pernah terangkan apa maksud kejujuran? Ingat tak dialog antara Luni dan Lukas? Okey. Jadi di situ, Lukas memberitahu Luni bahawa kejujuran ini membawa maksud seorang yang amanah, ikhlas dalam membantu orang. Okey. Itu merupakan kejujuran. Cikgu harap kamu jelas sebab hari ini kita akan belajar dengan lebih dalam apa itu nilai kejujuran. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu nak kamu mendengar dengan teliti cerita yang akan diceritakan oleh cikgu, iaitu yang bertajuk Jus Buah. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, ingat, dengar bagus-bagus dan lihat juga gambar yang dipaparkan oleh cikgu. Boleh? Lily dan Lukas menjual jus buah di depan rumahnya. Ramai pelanggan yang suka datang untuk membeli jus mereka kerana sangat menyegarkan, terutamanya pada musim panas. Pada suatu hari, jus yang dijual hampir kehabisan kerana terlalu ramai yang membelinya. Lily pun risau kerana masih ramai pelanggan yang beratur menunggu giliran mereka membeli jus tersebut. Lalu Lily bercakap dan menanya abangnya, Lukas. Alamak, jus kita dah nak habis. Macam mana ni abang? Lukas pun memikirkan cara supaya dapat terus menjual jus buah mereka. Kemudian Lily terus mencadangkan kepada abangnya. Abang, saya tahu. Apa kata kita masukkan jus sikit dan penuhkannya dengan ais. Lebih banyak kita jual, lebih banyak kita dapat duit. Yeay! Lalu abangnya pun menegurnya. Lily, tidak boleh buat begitu. Pelanggan kita percayakan kita dan ada yang datang dari jauh untuk membeli jus kita. Kita sebagai peniaga perlulah menepati sukatannya. Kalau kurangkan, nanti kualiti jus kita akan mengurang dan tidak sedap. Tapi abang, Lily nak kita cepat untung dan dapat duit yang banyak. Lily, nak dapatkan duit dan untung tak salah. Tapi kita kena amanah sebagai peniaga. Nanti barulah rezeki kita diberkati. Kita pun akan gembira kalau semua pelanggan suka akan jus buah yang kita buat. Lalu Lily pun bersetuju dengan pendapat abangnya. Betul juga kata abang. Kalau macam tu, Lily akan sentiasa jujur dan amanah dengan pelanggan supaya dipercayai mereka. Dan nanti lagilah ramai pelanggan yang akan datang. Betul tu Lily. Jadi apa yang kamu dapat berdasarkan cerita kisah jus buah tersebut tadi? Kita ni sebagai peniaga, kita perlulah bersikap jujur. Kalau kita lihat di situ, adakah Lily seorang yang jujur? Tidak kan? Sebab dia ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mendapat keuntungan yang banyak dengan menambahkan ais dalam air mereka, betul tak? Sebab bukanlah niat dia ingin untung cepat, tapi kebetulan pada masa tersebut terlalu ramai pelanggan sehingga kan jus mereka hampir habis. Jadi Lily mencadangkan abangnya iaitu Lukas untuk menambahkan lebih banyak ais dan mengurangkan jus buah.
Tapi, apa yang Lukas buat? Adakah dia bersetuju? Tidak kan? Dia menegur Lily. Okey, apa yang dia cakap? Dia cakap Lily tidak boleh buat macam tu kan? Sebab kita sebagai peniaga ni, kita haruslah amanah menjalankan perniagaan kita. Kita kenalah menepati sukatan kita, okey? Supaya rezeki kita diberkati. Faham murid-murid? Kita kena sentiasa ingat, okey? Sebagai peniaga ini, tak salah kita nak untung, okey? Dan dapat duit lebih. Tapi pada masa yang sama, kita kena ingat matlamat kita bukanlah nak cepat kaya, bukanlah nak cepat untung dengan menindas pelanggan kita. Tetapi kita ingin untung dengan memberikan mereka perkhidmatan yang terbaik. Betul tak? Dan menjualkan barangan yang terbaik kepada mereka. Supaya lagilah ramai pelanggan yang akan datang untuk membeli barangan di kedai kita. Betul tak? Okay, jadi penting tahu kejujuran dalam perniagaan kita. Okey murid-murid, berdasarkan cerita tadi, ada kan contoh macam mana bersikap jujur semasa berniaga. Okey, antaranya memberikan sukatan yang tepat kan. Okey, tak boleh letak lebih ais ataupun kurang jus buah tu kan. Okey, jadi tadi itu merupakan salah satu contoh. Okey, jadi dalam tugasan pertama kamu, cikgu nak kamu nyatakan contoh bersikap jujur dalam perniagaan berdasarkan gambar-gambar yang telah cikgu sertakan dalam lembaran kerja. Okey? Link cikgu telah berikan dalam kumpulan WhatsApp kita. Jadi kamu hanya perlu typekan contoh bersikap jujur berdasarkan gambar itu, boleh? Okey, jadi kita masuk pula ke aktiviti yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua, cikgu nak kamu membanding bezakan gambar yang telah cikgu berikan. Okey? Di sini terdapat dua gambar yang hampir sama tetapi murid-murid kena lihat betul-betul. Ada yang berbeza dalam gambar-gambar tersebut. Boleh murid-murid? Jadi kita akan banding beza bersama-sama. Jadi di situ kita lihat dulu gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama dia jual hotdog kan. Okey. Apa yang penjual tu cakap? Mari beli hotdog yang segar dan murah. Okey. Jadi adakah penjual itu jujur? Kita tak tahu lagi kan. Okey, mari kita analisis gambar ini sama-sama. Okey, kalau kita lihat di situ ada nyatakan tanda harga. Okey, RM2 untuk yang hotdog biasa, dan kalau nak special sikit RM4 lah, maksudnya tambah RM2 sahaja. Okey, dan kita lihat sebelah gerainya. Okey, di situ ada kontainer kan, kontainer hotdognya. Okey, dan di situ ada juga tarikh luput untuk hotdog tersebut. Okey, jadi tarikh luputnya okey 6 hari bulan 10 2023. Belum kan 2023. Sekarang ni baru 2021. Okey, jadi masih lama kan? Maksudnya memanglah hotdog tu memang segar lagi. Okey, dan masih baru. Okey, jadi kita lihat pula gambar yang kedua. Penjual tersebut pun cakap benda yang sama. Mari beli hotdog yang segar dan murah. Tapi kenapa pelanggannya kurang? Dan kenapa muka pelanggannya masam? Kalau kita lihat gambar itu, kita lihat satu persatu harga dinyatakan, iaitu RM10.90 untuk yang biasa sahaja dan RM15.90 untuk yang special. Rasanya berpatutan ke harga macam ni? Tidak kan, mahal kan, sebab ini hanyalah hotdog tepi jalan, bukannya macam McDonald, KFC. Jadi harga ni agak keterlaluan, betul tak? Okey,
Kita lihat pula kontainer di sini. Kenapa banyak lalat tu? Sebenarnya hotdog yang dijual itu sudah rosak. Kalau kita lihat tarikh luputnya 6 hari bulan 10 2020. Alamak, dah lepas kan? Ni tahun lepas dah lepas tu lah banyak lalat dekat sana. Dan hotdog yang dihidangkan tu pun dia dah masak sedia, dia tak tutup. Jadi di situ kita nampaklah lalat hinggap sana sini kan. Jadi itulah sebabnya tiada pelanggan. Di yang gambar pertama ni ditutup berapi kan hotdognya. Jadi ramailah pelanggannya. Jadi apakah yang ingin disampaikan oleh cikgu sebenarnya berdasarkan gambar ini? Sebenarnya hanyalah satu gambar melambangkan peniaga yang jujur dan satu lagi melambangkan peniaga yang tidak jujur semasa berniaga. Di sini cikgu ada paparkan perbezaan antara gambar pertama dan gambar yang kedua. Untuk peniaga jujur, kita dapat lihat bahawa peniaga tersebut menjual hotdog segar, manakala yang gambar kedua menjual hotdog yang sudah rosak dan tamat tempoh. Dan seterusnya bagi gambar satu lagi, penjual tersebut meletakkan harga yang berpatutan. Kemudian beliau juga menjual hotdog yang tidak memudaratkan pelanggan. Betul tak? Sebab masih segar kan dan tidak kotor. Ditutup rapi, betul tak hotdog tersebut tadi? Dan kemudian dia juga tidak menipu pelanggan. Dia letak harga RM2 dah. Dan dia juga cakap hotdog itu segar kan. Jadi dia memang tidak menipu. Dan seterusnya dia menjual barangan dalam keadaan yang elok dan baik. Manakala bagi gambar yang kedua, meletakkan harga yang keterlaluan kan. RM15.90, RM10.90. Kalau harga biasa memang tak akan lebih RM10. Kecuali ada sampingan lah. Dan seterusnya menjual barangan yang memudaratkan pelanggan. Tadi banyak kan lalat yang hinggap tu, makanan tu. Jadi itu akan memudaratkan lagi pelanggan kita. Dan juga dia menipu pelanggan kerana mengatakan bahawa hotdog yang dijual itu adalah hotdog yang segar, padahal sudah 1 tahun tamat tempoh kan. Dan yang terakhir, dia menjual barangan dalam keadaan yang tidak elok. Murid-murid, jadi kenapa pentingnya kita bersikap jujur semasa berniaga ni? Kalau kita lihat gambar tu, kamu sebenarnya dapat idea dah. Kalau kita lihat peniaga yang jujur, ramai kan pelanggan dia. Kalau yang tak jujur, pelanggan pun tak nak beli. Jadi itulah sebabnya penting kita bersikap jujur kalau kita nak berniaga. Jadi untuk tugasan kedua kamu, cikgu nak kamu menjawab kuis. Link telah cikgu berikan dalam WhatsApp. Dan kamu hanya perlu pilih sama ada itu adalah kepentingan bersikap jujur dalam perniagaan atau bukan. Dan kita masuk aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga, cikgu nak kamu membaca dan menghayati ikrar kejujuran. Ini juga merupakan tugasan kamu, iaitu menghantar rakaman audio ataupun video. Kamu berikrar, berdasarkan teks ikrar kejujuran. Di sini cikgu paparkan, teks ikrar kejujuran.
Okay, dan pada masa yang sama, cikgu nak kamu betul-betul mengamalkan apa yang terdapat dalam ikrar tersebut. Contohnya, menjalankan tugas dengan ikhlas dan tulus, memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan, menolak rasuah dalam sebarang bentuk, sentiasa bercakap benar, tidak melakukan penyelewengan semasa menjalankan tugas. Okey? Jadi, prinsip-prinsip ini haruslah kamu amalkan sampailah kamu tua. Okey, murid-murid? Okey. Jadi ingat, untuk tugasan yang ini, cikgu nak kamu hantar rakaman audio kamu ataupun video kamu kepada cikgu, membaca ikrar kejujuran ini. Boleh murid-murid? Okey. Jadi kita pun sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai rumusan kita, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini, iaitu kamu tahu contoh-contoh bersikap jujur sebagai peniaga. Okey, macam mana? Nah, pastikan sukatan ataupun timbangan kita tepat. Okey, jangan sesekali kita menipu pelanggan kita kerana itu hanya akan menjejaskan perniagaan kita dan juga memberikan impak kepada pelanggan kita. Okey? Dan banyak lagi kan contoh yang telah kamu pelajari dan telah kamu tahu. Okey? Dan yang kedua, kamu juga telah belajar tentang kepentingan bersikap jujur dalam perniagaan. Okey, murid-murid, tadi kan cikgu dah bagi dua gambar yang berbeza, hampir sama tapi beza kan. Okey, jadi di situ kamu telah nampak sebenarnya nampak kepentingan bersikap jujur dalam perniagaan. Dan dalam kuis kamu pun telah ada nyatakan kan kepentingan antaranya. Okey, kita akan dipercayai oleh pelanggan kita dan mendapat keyakinan oleh pelanggan kita. Okey? Dan rezeki kita pun akan diberkati. Itu merupakan salah satu kepentingan bersikap jujur dalam perniagaan kita. Okey. Dan yang terakhir, kamu juga tahu ikrar kejujuran. Okey, kalau boleh kamu hafal ikrar tersebut dan amalkan dalam kehidupan seharian kamu sehinggalah kamu besar nanti. Boleh? Okey. Jadi itu sahaja untuk sesi pendidikan moral kita pada hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Bye murid-murid. Jangan lupa hantar tugasan kamu kepada cikgu dan sekiranya ada masalah, boleh sahaja cek cikgu. Okey? Bye!